الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم اللهم نور بالكتاب بصري وأطلق بلساني اشرح بصدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Alhamdulillah, kita rafa'kan kesyukuran dan terima kasih kita Allah Ta'ala dapat kita sambung Idaman Penuntut Jilid 1 pada perbahasan hukum memakai pakaian, muka surat 57 Rumi bawah. Jawi muka surat 111 Rumi 57, Jawi 111. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Hukum memakai pakaian. Hukum memakai pakaian. Yang ke-51 dah. Kata pengarang, haram atas orang laki-laki yang mukallaf, akil baligh lah mukallaf tu, yang dah berakal dan dah baligh, akil baligh. Dan khunsa juga, khunsa muskil. Haram atas seorang lelaki yang dah akil baligh dan khunsa memakai kain sutera. Kita bahas sutera pula pada malam ni. Teringat bila cerita pasal sutera, orang lelaki haram pakai sutera, tapi sekarang ni ramai orang lelaki pakai sutera. Biasanya batik lah. Batik. Sebab dinamakan batik, oh batik boleh pakai, dinamakan batik. Sedangkan yang haram tu bukan batik, sutera. Tapi bila sutera tu batik tu dibuat dengan sutera, orang ingat boleh juga lah. Dah kalau harga sampai 1,800 harga batik benda tu, tak boleh lah patutnya. Teringat sabda Nabi, yang mana apa yang Nabi sabda tu telah berlaku. Sekarang semua dah berlaku. Izastahallat ummati khamsan fa'alaihimud damar. Apabila umat aku telah menghalalkan dok buat 5 perkara, maka kehancuran ke atas mereka. 5 perkara ni kalau buat semua, hancurlah umat Nabi. Nabi pesan, iza zaharat tala'un, apabila terzahir laknat melaknat. Orang ni laknat orang ni, orang ni laknat orang ni, orang laknat ni. Satu. Yang kedua, wasyaribul khumur, minum arak berleluasa. Sekarang dah berlaku. Laknat orang dah berlaku, meminum arak dah berlaku. Walabisul harir, memakai sutera bagi lelaki. Bila Nabi sebut celakalah umat aku ataupun kehancuranlah atas umat aku nanti apabila berlaku 5 perkara, maknanya memang akan berlaku 5 perkara. Kalau tidak, takkan Nabi beritahu. Cuma bila je berlaku. Tapi kalau kita tengok, semua dah berlaku. Laknat melaknat dah berlaku.
Meminum arak secara berleluasa dah berlaku. Pakai sutera bagi lelaki berleluasa dah berlaku sebenarnya. Wattakhidhul qiyan, apabila banyaknya penyanyi perempuan. Tu dah lama dah. Zaman Piramli lagi ada. Waqtafar rijalu birrijal, homoseks pun sekarang dah. Wan nisa'u bin nisa'i, apa dia panggil lah? Lesbian. 5 berlaku ni, hancurlah umat aku kalau berlaku 5 ni. Bila kita perhati, 5-5 dah berlaku. Tapi fokus kita dekat pakai sutera lah. Nabi pernah terima sutera, ada orang hadiah kan, Nabi pakai ketika solat. Lepas semayang, habis semayang je, Nabi buka baju tu, lempar baju tadi tu. Nabi kata pakaian ini tidak sesuai bagi orang yang bertakwa. Nabi pernah pakai lah sutera masa mula-mula tu. Lepas Nabi semayang, lepas habis semayang tu Nabi buang sutera tu. Dia kata ini pakaian bukan orang bertakwa. Nabi pernah pegang sutera, tangan kiri, emas tangan kanan. Nabi kata dua-dua ni haram bagi umat aku yang lelaki, tapi halal bagi umat aku yang perempuan, sutera dan emas. Sikit kisah zaman Nabi. Perempuan boleh pakai sutera, tak ada masalah. Kalau perempuan solat pakai sutera sekalipun sah, tak ada masalah. Dan kalau perempuan mati dikapankan dengan sutera pun tak ada masalah. Tapi lelaki tak boleh. Lelaki tak boleh pakai sutera. Khunsa juga tak boleh. Khunsa, bila sebut khunsa dalam masalah fiqh, khunsa muskil, iaitu yang dia dua alat kelamin dan dia pun tak pasti dia ni lelaki ke perempuan. Sebab dia muskil, maka dia pun tak boleh pakai sutera juga. Habis. Soalannya, sutera-sutera ni apa benda? Mari kita tengok. Sebab ada keadaan, ada baju, ada kain yang dinamakan sutera juga, tapi pembuatannya daripada perkara yang berbeza. Tapi dipanggil sutera juga, kan? Korean silk lah, Italian lah, kan? Namanya sutera, tapi buat dengan bahan yang berbeza. Sekarang ni sutera yang kata haram ni, sutera buat daripada apa? Ni nak kata sutera yang haram ni adalah daripada ulat yang diambil masa ia hidup, dipanggil qaz. Dia ambil pada ulat, bukan ulat kepompong dia panggil. Kepompong yang luar tu lah, ulat kat dalam tu. Kepompong dia, rumah dia. Kalau ambil, buang ulat tadi tu, yang ulat tu dia akan jadi rama-rama tu. Ulat tu buang, ambil dia punya rumah. Kesian dia. Lepas tu ambil daripada kepompong tadi tu, buat kain. Dia panggil qaz. Dalam Rumi tu K-A-Z. Kas, bukan kas, qaz. Samalah, qaz. Sebab kita telah ambil rumah binatang tadi. Istilah dia qaz. Ataupun yang dikeluarkan sesudah ia mati dipanggil harir. Kalau dah mati dah, jadi kita tak ambil rumah ulat lah. Tak ambil lah, dia panggil harir. Tak ada masalah lah ambil tan hidup ke tan mati, dari segi istilahnya. Ada yang kata kalau ambil ketika dia dah hidup lagi, dia cair sikit. Bila dia ambil ketika dia dah mati, dia pekat sikit warna tu. Dia punya warna putih, bukan putih kuning-kuning tu. Tapi tak ada masalah, sama ada dah mati ataupun hidup ambil, tak ada masalah. Sebab kita bukan nak pakai ulat tu, kita nak pakai rumah dia, kepompong dia tu. Kepompong yang mana dia asal daripada protein mana tu, gentian tu, yang kepompong tadi tu, gentian protein semula jadi, yang dihasilkan oleh ulat sutera tu lah, lava ulat sutera tu, ataupun kita panggil beluncas. Beluncas. Dia ambil, nanti proses jadi benang dan diproses jadi kain lah, tekstil. Dan ada lagi jenis-jenis yang disebut dua je, sebenarnya ada banyak lagi. Ada qaz, ada harir, ada istabraq namanya. Sutera yang jenis kasar, tebal, nama sutera tu istabraq. Ada juga sutera yang halus, dia panggil sundus. Kalau harir, sutera yang diambil daripada ulat yang mati, rumah ulat. Ada satu lagi, hudur. Nama jenis sutera juga, sutera hijau, hudur. Dia punya kepompong tu hijau, dia hudur.
Tapi kita sebut-sebut ni macam biasa dengar je istilah-istilah tadi Dia ada dalam surah Al-Insan. Itu nama-nama sutera lah tu. Wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Surah Insan yang baca pagi Jumaat. Ke rakaat kedua tak baca? Potong dua ke tak ini? Sini potong. Tak potong. Tak baca langsung. Oh. Ada tempat potong. Kalau potong surah Sajadah tu potong rakaat kedua, tak ada lah. Tak dapat lah ayat ni. Tapi kalau tak potong, rakaat pertama baca penuh, rakaat kedua baca penuh, jumpa ayat ni. Wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Dan apabila dilihat dalam syurga, dia tengok macam-macam kenikmatan dalam syurga tu. Lepas tu, aliyahum siyabu sundusin hudrun wa istabraq. Tu ada. Ada tu. Aliyahum, dan mereka memakai pakaian mereka, siyabu aliyahum siyabu, mereka memakai pakaian sundusin hudrun wa istabraq. Tiga ni adalah jenis sutera. Sebab tu orang lelaki tak boleh pakai. Sebab man ista'jala syai'an qabla awaihi uqiba bi hurmani. Siapa yang cepat sangat nak satu benda, tak sampai waktunya nak juga, dia akan gagal dapat sesuatu perkara tu. Tak sampai waktu lagi, nak dah, gagal. Tunggu sampai waktu dulu, baru ambil. Tunggu. Kalau tidak, gagal. Baru umur 6 tahun nak masuk universiti, gagal. Tunggu sampai waktu dulu. Macam tu lah contohnya. Okay. Jadi kita akan pakai sutera di syurga. Tak sabar pakai di dunia, maka tak boleh masuk syurga nanti. Macam tu lah. Tak sabar nak minum arak dekat dunia, sedangkan minum arak dekat syurga nanti. Tak sabar kat dunia minum dah, maka tak dapat masuk syurga. Gitulah perumpamaannya. Tak sabar nak isteri ramai dekat akhirat, bidadari apa semua, berisi ramai dekat dunia. Kalau adil tak apa juga, tak adil pula tu, maka tak dapat lah. Macam itulah istilah dia. Jadi aliyahum thiyabu sundusin, mereka pakai sutera sundus. Sutera sundus, sutera tu jenis halus. Hudrun, sutera jenis warna hijau. Wa istabraq, sutera jenis macam tebal. Banyak jenis sutera. Okay. Jadi sebab itulah haram pakai, kerana sutera adalah pakaian lelaki di dalam syurga nanti. Jadi di atas dunia tak boleh pakai. Best. Dan yang kata sutera haram apabila dibuat daripada ulat sutera. Ulat sutera, dia bukan najis, bukan. Dia bukan najis. Dia macam sarang labah-labah tu, bukan najis. Dia macam sarang burung layang-layang yang buat sarang dia buat daripada air liur, bukan najis. Macam sarang labah-labah keluar dekat punggung dia, tapi bukan najis, bukan taik dia. Macam madu, kan? Macam madu, tu dia panggil bukan najis. Dia panggil lebihan atau fudalat, lebihan. Macam tu juga sutera tadi bukan najis. Ulat sutera tu buat keluar tadi tu bukan najis. Dia panggil fudalat ataupun lebihan. Maka dia bukan najis. Boleh pakai, kalau bab makan boleh makan. Macam apa, burung walit tu kan? Burung walit sarang tu. Air liur dia tu. Boleh makan? Boleh makan. Okay. Yang diharamkan adalah sutera tulen pure yang dibuat daripada ulat sutera beluncas tadi. Kalau dinamakan sutera tapi dia tak terhasil daripada ulat, ataupun kita panggil sutera tiruan, tak ada masalah pakai. Sebab dia sutera dari sudut nama, bukan hakikat. Kalau sutera yang harga 300 ke atas meter tu, iyalah, confirm lah tu. Tapi kalau 100 meter ke bawah, biasa campuran. 100 ringgit semeter ke bawah, biasanya campuran. Kalau 30 ringgit semeter, confirm. Confirm, tak campur langsung. Tak campur langsung. Jadi, dia panggil sintetik lah. Yang buat pakai sintetik. Dia pakai dia kaji struktur sutera asli tadi, dia tiru menggunakan polister dengan rayon. Dia tiru lah rayon, dia tiru. Akhir sekali jadi macam sutera, licinnya macam sutera. Tapi bukan, sebab dia buat daripada sintetik lah, kita panggil sintetik. Dan ada satu lagi sutera yang saya pernah tengok, orang dulu suka pakai, baju orang perempuan dulu, dia buat dengan nenas. Orang dulu biasa pakai sutera nenas, dia panggil. Yang tu pun boleh pakai. Dia buat dengan nenas. Macam mana dia buat? Tak tahu lah. Dia punya kulit nenas kan, dia buat. Dia punya nenas lah. Pernah tengok dia buat apa nenas. Uish,
Elok boleh buat. Ada yang buat pula daripada kulit-kulit pokok. Dia panggil sutera juga. Tapi yang itu semua boleh pakai. Yang kata haram-haram orang lelaki pakai ni apa ni? Yang sutera yang buat pada ulat tu, kepompong ulat tu. Antara nak tahu sutera tu kita boleh pakai ke tidak, kita kadang-kadang nak tahu juga apa tanda sutera tu tulen atau tidak. Kalau orang-orang dulu dia ambil cincin, dia masuk sutera tu, kain-kain sutera tu, dia masuk ke lubang cincin, dia tarik keluar elok, tak tersekat. Sebab dia memang licin betul. Dia senang keluar melalui cincin, walaupun cincin tu besar ni. Dan licin, dan bila kita bakar, dia akan bau macam rambut terbakar. Masa bakar tu, antara tanda dia, macam rambut terbakar. Dan dia akan menghasilkan abu hitam berserbuk. Lepas terbakar tu dia jadi hitam serbuk. Dan bila kita bakar, dia akan bakar. Bila kita tarik daripada api, kita tarik lighter kita tu, dia mati. Kita letak balik, dia bakar, tarik, dia mati. Itu antara tanda-tanda. Tanda-tanda itu sutera tulen. Kalau sutera tiruan ni macam mana? Kalau bakar, pertama bau plastik. Pertama sekali bau plastik, bukan bau rambut. Bau macam plastik. Kemudian dia menitik. Tak. Sedangkan kalau yang original dia tak menitik. Dia jadi macam debu, macam abu. Dia jadi macam abu. Yang ni dia menitik. Dan dia buat macam dia jadi bentuk dia macam plastik lah, bentuk macam plastik lah. Dan bila kita bakar, dia asap dia warna hitam. Dan bila kita bakar dan kita larikan lighter kita, dia kekal terbakar. Itu antara tanda plastik tu, ataupun campuran. Sikit. Jadi yang dikatakan haram, sutera-sutera tadi, sutera yang dibuat daripada ulat, bukan sutera yang dibuat daripada benda lain. Demikian juga menggunakan ia sutera itu untuk buat alas duduk. Yang tadi haram buat pakaian. Lelaki haram buat pakaian, perempuan boleh buat pakaian. Lelaki haram buat pakaian. Itu cerita tadi pakaian. Yang ini bukan cerita pakaian, kita tengok pula. Demikian juga haram juga menggunakan ia sutera itu untuk buat alas duduk dengan tiada berlapik. Ambil sutera letak, duduk atas tu, haram juga. Kita kata itu bukan pakaian, tetap juga haram. Berlapik. Lelaki lah, ni cerita lelaki. Haram lelaki buat macam satu hamparan, ataupun cadar, ataupun tempat duduk, ataupun buat cushion, buat sofa, termasuk bersandar tak boleh. Ada orang buat sutera ni, kain sutera, dia buat dia punya sofa, tempat menyandar, tak boleh. Duduk tak boleh, lelaki tak boleh. Jadi tak boleh disebut sini apa, tak boleh untuk buat duduk dengan tiada berlapik. Kalau berlapik tak apa, letak sutera, lepas tu letak cotton atas dia. Baik tak letak sutera? Letak sutera, letak cotton, itu tak apa duduk. Yang tak boleh, letak sutera, buat hamparan, lepas tu duduk, itu tak boleh. Kalau berlapik tak apa, cuma tak ada point, apa guna. Contoh emas, boleh tak pakai emas macam ni? Emas haram lelaki pakai. Dia emas, lepas tu dia cat hitam. Cat hitam boleh tak pakai? Boleh. Tapi apa point? Yang tak boleh bila nampak dia punya kilauan emas. Macam biasa dengar kilauan emas, apa benda? macam rancangan pula. Bukan kilauan emas tu rancangan. Bukan. Jangan nampak sinaran sinaran. Boleh tak? Sinaran emas tu jangan nampak. Kalau nampak jadi haram. Tapi kalau ambil dia pun ambil cat hitam, dia cat. Lepas tu pakai. Ni cat emas ni, cincin emas boleh pakai. Tapi apa guna? Emas ni orang nak sinaran je tu. Orang nak dia punya kilauan. Jadi boleh pakai, boleh. Sama lah. Sutera letak. Tak boleh ni lelaki. Tak apa. Lapik cotton ni kata. Lapik cotton buat apa? Kau tak sutera. Cotton tu duduk sutera tu duduk kat bawah. Tak ada point lah. Tapi kalau pakai tak boleh. Pakai lelaki tak boleh. Demikian juga dibuat alas sandal. Letak belakang ni tak boleh. Macam buat cushion punya sarung cushion tak boleh. Dan duduk di bawah kain sutera. Sekejap lagi kita bahas yang ni. Seperti dalam kemah yang diperbuat daripada sutera pun tak boleh. Nanti seperti langit-langit dalam bilik atau seumpamanya. Langit-langit, orang dulu ada dalam bilik dia ada langit-langit.
Macam shilling, tapi bukan shilling lah. Kadang-kadang ada daun-daun, siap masuk lagi daun. Kadang-kadang kalau bocor tu hitam-hitam lagi nampak. Ada macam gitu. Dan termasuk juga, dipanggil langit-langit adalah katil orang dulu-dulu tu. Kan katil dia ada tiang 4, lepas tu ada kat atas tu. Tu langit-langit juga kita panggil. Langit-langit. Haram juga pakai sutera. Tak boleh. Maknanya pakai kat badan tu memang tak boleh. Pakai buat, kita panggil apa? Buat perhiasan. Bukan perhiasan, buat itulah. Pun tak boleh juga, walaupun tak nama pakai. Walaupun tak nama pakai. Okey. Tapi dari sudut okey, ada hamparan, dah cerita perhiasan. Kelambu tak boleh buat, langit-langit tak boleh, tabir tak boleh, langsir tak boleh, cadar tak boleh, selimut tak boleh, kapet. Okey, sebelum tu saya nak sebut, takut salah faham. Macam ni. Dalam masalah hamparan, orang perempuan boleh duduk atas hamparan tanpa lapik. Orang lelaki haram duduk atas hamparan tanpa lapik. Okey. Orang perempuan boleh. Tapi dari sudut menyandar, duduk, dari sudut jadikan dia kelambu, jadikan dia langit-langit, jadikan dia tabir, jadikan dia langsir, cadar, selimut, kapet, sapu tangan. Haram walaupun perempuan. Jangan campur sekali. Yang kata perempuan boleh ni pakaian dia dan buat hamparan untuk dia jalan atas hamparan tu. Yang itu boleh. Tapi kalau dalam masalah sebagai hamparan boleh. Tapi dalam masalah jadikan dia tabir, langsir, jadikan dia langit-langit, jadikan dia kelambu, jadikan dia sapu tangan. Haram walaupun perempuan. Tak boleh. Haram walaupun perempuan. Sama macam perempuan boleh pakai emas. Perempuan boleh pakai emas. Tapi boleh tak buat cawan pakai emas perempuan minum? Tak boleh, haram juga. Jadi dia ada dua perkara. Yang pertama dipanggil pakaian, yang kedua dipanggil peralatan. Peralatan tak boleh pakai. Contohnya ada emas dan perak daripada buat pinggan. Perempuan pun tak boleh makan, lelaki pun tak boleh makan itu. Haram. Bukan haram apa? Haram kerana dia jadi peralatan. Yang tak boleh peralatan. Macam tu juga emas, perak sama. Lelaki boleh pakai perak, perempuan boleh pakai emas. Boleh pakai, boleh. Dia pun buat cawan dengan emas. Tak boleh. Sebab itu bukan perhiasan. Yang perhiasan je boleh. Itu peralatan. Peralatan tak boleh. Matut jadi khilaf ni. Jam ni peralatan ke perhiasan? Kalau peralatan haram pakai jam emas walaupun perempuan. Tapi kalau kita kata jam tu perhiasan, maka boleh lah perempuan, orang lelaki tak boleh. Sebab tu jam jadi khilaf. Ada setengah ulama tak boleh pakai jam emas, perempuan. Lelaki apa pun tak boleh pakai. Tapi kalau jadi poin dia kat sini, emas yang boleh orang perempuan pakai perhiasan diri. Kalau jadi peralatan tak boleh pakai. Lelaki peralatan pun tak boleh pakai, perhiasan pun tak boleh pakai. Sutera pula. Sutera yang boleh pakai orang perempuan jadi pakaian dan termasuk hamparan untuk dia duduk atas tu. Tak apa, boleh pakai. Tapi untuk menjadikan dia apa? Peralatan lah. Contohnya langsir macam tu. Tak boleh juga pakai sutera walaupun perempuan. Sebab bukan perempuan yang pakai tu. Ada tak perempuan pakai langsir? Mana ada? Maknanya langsir tu bukan pakaian. Dia panggil peralatan lah, kita panggil peralatan. Jadi tak boleh buat langsir, tabir, buat langit-langit tu kan. Tak boleh. Sedangkan dia kata tak apa, tak pakai kot. Tak pakai, memang tak pakai. Tapi jadi peralatan tak boleh. Macam tu juga dia kata tak apa, orang perempuan bolehlah buat langit-langit, bilik ni bilik perempuan. Tak boleh juga. Habis kata boleh orang perempuan pakai sutera? Pakaian, jadikan pakaian tu boleh. Okay. Jadi demikian juga menggunakan sutera tu untuk buat alas duduk dengan tiada berlapik tak boleh. Demikian juga dibuat alas sandal tak boleh. Buat duduk bawah kain sutera seperti dalam kemah pun tak boleh. Atau langit-langit dalam bilik atau seumpamanya tak boleh. Dan juga haram mana tadi? Haram masuk dalam kain. Masya Allah, apa kerja ni? Masuk dalam kain apa ni? Dan juga haram masuk dalam kain seperti dipakai oleh perempuan. Orang perempuan pakai kain sutera, dia masuk dalam kain. Janganlah gelak je.
Jangan nak bayar. Boleh. Isteri lah kot. Takkan masuk lakai orang. Nak kena sepak. Kena katok lah masuk lakai orang. Saya baca kitab. Saya bukan buat lawak. Dia lah. Dalam kitab ada. Cuba tengok kitab tu. Dan juga haram masuk dalam kain. Seperti yang dipakai oleh perempuan. Perempuan tu pakai baju, katalah dia pakai baju besar, sutera. Lelaki masuk dalam baju tu, pok keluar kepala. Tak boleh. Kita kata-kata, orang perempuan yang pakai sutera bukan orang lelaki. Tak boleh juga. Tu nak beritahu. Tak boleh. Tak boleh. Walaupun tak bersentuh dengan perempuan itu sekalipun. Tak boleh. Walaupun tak bersentuh. Besarlah kain tu, baju dia tu besar. Lelaki tu masuk ke dalam, pop keluar. Ada macam baju ada dua kepala ke? Ada dua. Tak boleh juga. Perempuan pakai bukan lelaki. Lelaki tumpang aja. Tak boleh. Tak ada. Macam kasih semua. Tak boleh. Walaupun perempuan ada, tak boleh. Tak boleh. Dalam kurungan dia kata sepakaian. Cuba baca apa benda yang kecil kat bawah tu. Allah, tak nampak pula. Sepakaian satu ke 11 tu? Satu. Sandarannya sebelum ijma', iaitu hadis daripada sahabat bernama Khuzaifah. Bukan pah tu, F tu. Khuzaifah. Bahasa Arab mana ada pa, dia ada fa. Khuzaifah. P kan? Sebenarnya F. Khuzaifah. Katanya, tak boleh baca, kecil sangat. Nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul menegah an labsil harir. Tak boleh baca, kecil sangat. Telah menegah dari memakai sutera di baju. Apa tu? Di baju. Apa tu? Dan duduk atasnya. Di baju dan duduk atasnya. Sutera dan di baju. Sutera kasar. Dan duduk atasnya. Duduk atas tu pun tak boleh. Duduk atas tu tak boleh juga. Tu je lah. Bujairimi Iqna' 2 muka 214. Itulah dia punya. Kata kalau nak panjang-panjang lagi tak puas hati apa, cari kitab tu lah. Macam tu lah dia kata. Okey. Selain daripada itu, haram atas je menulis. Atas kain sutera pun tak boleh. Tak boleh. Dibuat tabir pada dinding. Yang tadi sebut dah tadi, tabir pada dinding ni macam langsir lah kan, macam. Dan langsir tingkap tak boleh. Tak boleh buat peralatan. Ya hanya boleh buat pakaian aja, pakaian orang, pakaian perempuan. Perhiasan tak boleh. Ataupun peralatan. Langsir tingkap. Dan memakaikan binatang dengannya. Ni geng-geng yang suka bela kucing ni, kata tak apa, kucing bukan mukallaf. Ya, tapi jangan pakaikan dia sutera. Kan ada kucing dipakaikan baju. Saya tengok, Allah, kucing memang jenis tak pakai baju. Tak payahlah pakaikan dia baju. Kita tengok lemah. Tak tahulah kucing tu. Kalau boleh bercakap, dia kata, aduhai. Ada yang pakaikan baju, ada yang pakaikan topi lah. Pasrah je dia. Mesti kena paksa dengan tuan. Pasrah je, pakai topi, pakai baju. Tak sesuai. Kucing ni memang telanjang itu. Sebab dia ada baju dah. Baju dia bulu tu lah. Kita pakaikan lagi baju dia. Kalau katakanlah, dia pakaikan dengan sutera. Dia pakaikan kain baju binatang dia tu dengan sutera. Maka haram, tak boleh juga. Tak boleh. Okey. Yang boleh pula mana yang boleh? Yang boleh pula harus dipakai kain sutera kepada kanak-kanak, boleh pakai. Bila sebut kanak-kanak, lelaki. Kalau perempuan bukan kanak-kanak, besar pun boleh. Jadi kanak-kanak lelaki hingga balik. Jadi kalau nak pakai sangat, kalau ada kan baju kan sutera ni sayangnya pakai ke kanak-kanak lelaki, baju lelaki lah kata kan. Sayangnya yang kanak-kanak tu yang tak balik lagi tu boleh bagi pakai. Okey. Yang pertama, dia ada berapa belas tu? Banyak agak tu, 13. Yang kedua, orang gila. Orang gila bagi pakai sutera. Boleh? Orang gila. Yang ketiga, Kaabah. Masuk Kaabah tu kelambu dia. Kiswah dia.
boleh dijadikan kelambu atau kiswah Kaabah, boleh. Walaupun dia diperbuat daripada sutera, memang dibuat pada sutera. Dan dia warna sutera tu dia sutera asli, warna hitam. Beratus kilogram, berapa ratus tu? 600 700 kilogram. Berat dia tu, berat sutera tu. Berapa saya ingat tahun 2010 2010 15 juta harga kiswah tu. 15 juta. Saya ingat saya baca artikel tahun 2010. Masa tu 15 juta. Itu yang siapa-siapa boleh buat balik lah, dia buat balik macam-macam. Memang mahal tu, tapi tak boleh lah, janganlah suri tu, tak boleh buat balik. 15 juta. Kemudian dia ambil air emas, air perak. Dia tulis ayat Quran tu dengan air emas, air perak tu. Dengan emas perak. Boleh ke? Kan tak boleh sebenarnya buat perhiasan, buat peralatan dan perhiasan kan tak boleh. Kecuali Kaabah. Kaabah boleh. Kenapa boleh? Kenapa ada kecuali? Kerana telah dibuat daripada zaman dulu lagi. Kalau tidak mesti sahabat akan larang. Berapa ratus, dekat 200 kilogram emas tu, kiswah dia tu, ataupun kelambu Kaabah tu. Boleh buat? Boleh. Kaabah. Ataupun dalam Kaabah lah, ukiran-ukiran dalam Kaabah semua boleh buat pakai emas. Boleh, dan boleh buat pakai sutera. Boleh. Sebab mulianya binaan tu. Keempat, kubur Nabi-Nabi. Boleh. Ukiran ke ataupun dia punya kelambu dia ke, boleh buat. Maqam para Nabi, kubur para Nabi, boleh. Kalau tahulah, boleh buat pakai emas. Boleh buat pakai sutera, boleh. Ada khilaf ulama kata maqam para awliya pun boleh buat pakai sutera dan emas. Tapi khilaf ulama lah, ada sebagian ulama tak bagi, haram. Sebagian ulama kata boleh buat maqam atau kubur para awliya, wali-wali Allah. Okey, habis. 4. Yang kelima, sampul mishab. Nombor 5. Tengok yang Jawi, yang Rumi tu pelik. Mishab apa mishab? Mashaf. Sampul mashaf. Mashaf Quran. Kulit-kulit dia tu, kalau pakai sutera ke apa, boleh dibenarkan. Dia punya kulit ke apa kan, boleh. Sampul, bukan mishab tu, mashaf. Mashaf Quran tu lah. Yang kelima. Yang keenam, tali pedang. Tali pedang. Pedang apa tali pedang? Ada dia punya tali tu kan, rambu-rambu, rambu-ramba tu kan. Boleh buat pakai sutera. Boleh. Boleh. Tali dacing. Orang pakai dacing lagi sekarang ni. Tak akan dacing dah sekarang ni dah. Tak apalah. Tali dacing. Dia cakap dacing timbang. Bukan dacing tu, dacing timbang. Orang tak pakai. Tak pakai dah. Tali dia macam mana? Yang dia macam mana? Ada tali kat mana? Tali dia tu Pakai sutera ke? Tali tu tepi tu. Okey. Boleh buat buat tu. Sedangkan kita tahu buat peralatan tak boleh kan? Tapi boleh. Ni kecuali lah ni, dikecualikan. Tapi tak boleh. Tapi boleh pakai tali tu. Walaupun ia dinamakan peralatan. Asalnya ni, macam ni semua peralatan tak boleh, haram buat pakai sutera, haram. Dan emas pun haram. Kecuali, ni kecuali dia. Kecuali pedang, kecuali mashaf, kecuali Kaabah, kecuali kanak-kanak pakai, kecuali orang gila pakai, kecuali kubur. Okay. Tali anak kunci, kitchen. Banyak mana sangat nak pakai sutera. Boleh. Apa lagi? Tali tasbih. Boleh lah. Tak tahulah macam mana nak pakai tali tasbih. Mungkin dia kukuh kot, dia tahan kan. Buat halus je. Tali seluar. Yang ikat tu. Boleh. Pengelap dakwat. Boleh. Cuma kalau saya tanya Tok Guru dulu, dia kata pengelak dakwat ni, dia panggil soft dakwat. Soft dakwat atau pengelak dakwat. Soft dakwat, pengelak dakwat ni bukan maksud lap. Bukan. Pen yang berbuah dakwat tu. Pen apa dia panggil? Yang sedut, serangit, terikit-cicit dia sedut tu.
Ha? Fountain. Fountain lah. Dalam tu ada dakwat tu lah kan. Yang silap-silap kalau buat macam ni, habis kena baju orang kan. Okey. Sedut dia, masuk kan. Kan dia ada dia punya apa benda Allah tu. Bukan pam, dia punya tu. Dalam tu. Dia ada macam kain. Dia sumbu. Dia ada sumbu. Macam sumbu sikit. Sekarang mungkin buat pakai apa tak tahulah. Dulu buat pakai sutera. Jadi seolah-olah macam ni lah. Dakwat tu menyerap dalam sutera tu. Masuk, baru keluar dekat dia punya muncung. Macam tu lah lebih kurang. Ni cerita dulu ni. Sekarang mungkin tak pakai dah. Benda tu lah yang dipanggil pengelap dakwat ataupun soft dakwat. Okay, tak tahu, tak pernah tengok pun. Tak tahu, ni cerita, Tok Guru cerita, kita cerita juga. Tu masuk pengelap dakwat ataupun penghisap dakwat. Pengelap, dihisap dakwat tu dihisap masuk dalam kain tu supaya tak banyak sangat keluar. Sebab kalau pakai yang biasa, kain-kain biasa-biasa, kapas yang biasa-biasa, nanti banyak sangat masuk, keluar tak cantik. Itulah lebih kurang macam tu. Okey. Yang ke-11. Yang ke-12, kain sutera yang bercampur benang. Maksudnya macam ni. Sebelum daripada kepompong, kalau tengoklah dia ada proses pompong, dia masuklah air, dia basuh apa semua, akhir sekali dia ambil sikit tu, dia letak kat mesin yang berpusing, saya tak tahu nama apa, dia pusing, dia tarik sendiri, dia letak benda tu kat dalam benda musing tu. Itu yang dia jadi benang tu. Okay. Ketika nak buat tu, dia ambil cotton ke apa ke, campur sekali. Sebab kalau nak harapkan, dia katalah, kalau nak harapkan kepompong sutera ni, tak cukup kita satu nak untuk buat baju ni contohnya, kita tambah lagi. Jadi campur. Bila campur, dia tak cantik sangat. Dia kalau kita tengok kita tahu tak berapa cantik sangat. Biasa murah lah, bawah RM100 semeter. Bila campur. Jika campur boleh pakai. Sutera campur dengan benang boleh pakai. Tapi ada syarat. Syarat dia yang ke-13. Iaitu sama banyak atau lebih benang. Yang kata boleh pakai tadi. Kalau banyak sutera, katalah sutera punya benang 70%, 30% cotton lah, kita tahu lah cotton ke rayon, saya tak kerti nak sebut, kita ambil cotton lah, dia campur cotton 30%, maka tak boleh pakai sebab banyak benang sutera lagi. Tapi kalau 50-50, 50-50, boleh pakai. Ni cerita lelaki ni. Ataupun 50-50, ataupun banyak yang bukan sutera. Banyak yang bukan benang sutera. 60-40 je sutera. Cantik juga. Saya dah tengok baju lelaki. Dia kata sutera. Kita check, rupanya 40% ni sutera. Boleh pakai? Boleh pakai. Tapi kita tengok adalah dia punya sutera tu, adalah. Boleh pakai? Boleh pakai. Okay. Jadi ada 13 yang dikecualikan. Orang lelaki pun boleh pakai 13 saja. Dan ada lagi sebenarnya beberapa kecuali. Nanti kita sambung sekejap lagi lepas azan. Ada beberapa bagi yang darurat, macam sakit apa semua kan, kita akan bahas sekejap lagi. Dan harus bagi orang lelaki dan punca memakai sutera kerana darurat. Okay. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la
La haula wala la Allah akbar Allah. La ilaha illallah. Wassalatul qa'imah. Wa wa'afil qa'imah. Baik, dah 13. 13 ni dikecualikan boleh nak letak bagi orang lelaki untuk buat, ataupun kalau nak buat peralatan pun boleh juga yang 13 tadi. Ada lagi yang dikecualikan. Yang ni darurat pula. Dikecualikan kerana darurat lah. Harus bagi orang laki-laki dan khunsa memakai kain sutera kerana darurat. Yalah, darurat ni apa-apa pun boleh, kan? Darurat ni, kalau darurat babi pun boleh makan, kan? Darurat, ya. Seperti sangat panas atau sejuk yang boleh membawa mudarat kepada orang itu jika tidak memakai sutera. Sutera ni yang hebatnya, kalau waktu panas dia dapat menghalang kepanasan tu, kurang sikit badan kita panas. Waktu sejuk dia halang sejuk tu pula. Dia dua-dua. Sedangkan kalau kita buat baju sendiri, buat cotton, kain lain-lain, kalau baju tu untuk tahan panas, panaslah. Kalau baju tu untuk tahan sejuk, hanya untuk sejuk. Ini tidak, sutera tidak. Dia boleh menahan panas kalau tengah panas. Ketika sejuk, dia boleh menahan sejuk. Tak sejuk sangat. Tu hebat. Jadi kalau katalah, kalau di kawasan yang sangat panas atau sangat sejuk, hanya pakai sutera je, baru dapat lega sikit. Kalau pakai baju lain, tak lega. Dia menyebabkan mudarat. Maka waktu tu boleh pakai sutera. Pakai kerana darurat lah. Atau ada hajat seperti kedal, kurap. Jika pakai kain bukan sutera, pedih. Itu ayat dia. Elak je ayat dia. Atau ada hajat seperti kedal, ada macam kurap. Jika pakai kain bukan sutera, pedih. Dia kena berhenti macam tu. Dia kena berhenti kat situ. Jika pakai kain bukan sutera, pedih. Kalau baca straight, jika pakai kain bukan sutera, pedih. Sutera pedih. Dia tak boleh, dia kena berhenti kat situ. Jika pakai kain bukan sutera, pedih. Jadi maknanya kalau sini penyakit kulit, kurap ke apa ke benda yang penyakit kulit, bila pakai baju biasa, dia akan rasa macam remsa dia panggil. Tak sedap lah, tak sedap. Memang menyebabkan gatal sebagainya. Kalau pakai sutera, okey. Ada ke? Memang ada penyakit itu. Memang ada. Maka lelaki pun boleh pakai, sebab penyakit, tak boleh pakai baju yang biasa-biasa ni. Demikian juga kurap atau banyak kutu. Kurap pun sama juga. Banyak kurap, kalau pakai baju biasa duk garu. Kalau pakai sutera, okey aja. Maka boleh pakai. Atau banyak kutu. Apa kena-mengena kutu dengan sutera? Tak tahulah. Atau banyak kutu. Kutu ni bukan kutu kat kepala je, dekat badan sekali. Kita panggil tuma kot. Adan tuma. Jika memakai kain lain daripada sutera. Pakai kain lain penuh tuma tu. Kutu dekat badan dia. Kalau pakai sutera, tuma tak duduk dekat. Tak tahulah dia kata gitu. Boleh jadi kot. Mana tahu. Dia tengok, dia sutera ni. Maknanya, tak tahulah. Kutu ataupun apa-apa hama tak mari dekat. Sebab sutera tadi. Boleh jadilah. Boleh jadi, tak tahu. Itu antara petua. Maka bolehlah. Sebab kalau tidak, naik kurap. Kalau tidak, banyak kutu. Demikian juga harus dibuat telepuk. Allah, lama tak dengar telepuk. Siapa tahu telepuk? Dengar cerita orang Pahang dengan orang Johor telepuk ni. Telepuk. Lama tak dengar istilah telepuk. Tahu telepuk? Orang Pahang? Ori ke? Tiruan? Sebab masa kami mengaji dulu, kata, ni orang Pahang dengan orang Johor ni tahulah telepuk ni. Tok Guru cerita dulu, saya ingat lagi.
Telepok ni, Allah, kalau sebut mesti tahu ni. Dia serbuk macam mana? Serbuk emas, dia panggil Prada. Saya dengar Prada. Prada tu apa? Ha? Contemporary, bukan Prada. Apa tadi sebut ni? Abuk, abuk. Prada, serbuk lah, emas. Ambil, lepas tu ada alat dia tu, buat macam cop-cop lah, macam cop. Di atas kain, dia nampak lah bunga kecil tu. Yang kat sini ada bunga. Biasa raja-raja lah pakai, sultan ataupun orang nak pergi jumpa raja, dia pakai. Kalau ada dekat songkok dia ni, ada yang, alah nak cakap, benda tu kecil, halus, cantik. Benda tu yang buat bunga tu. Ukiran. Dia buat ukiran dekat baju, tapi tak boleh banyak sebab mahal. Pakai serbuk emas, pakai Prada. Jadi guna Prada tadi, tekat, dia panggil tekat. Tekap gitu. Letak gitu, dia melekat. Macam tu. Hiasan. Dia bukan hiasan, tapi walaupun boleh buat telepuk, tapi banyak mana sekadar 4 jari lebar je, jangan lebih. Kalau telepuk buat besar ni, itu bukan telepuk tak jadi baju dah. 4, macam hiasan lah. 4. Yang mana telepuk tadi tu, dia buat daripada kain sutera, letak emas atas tu. Prada emas tadi tu. Besar, jangan lebih 4 jari. Dan kalau nak buat, biasanya nak buat, dia ada sebut lah sini nak buat apa. Tak ada Oh, ada. Dan jangan lebih berat sutera daripada benangnya. Okey, yang tadilah 50-50 tadi. Dari sudut pencampuran bahan tadi 50-50. Jangan lebih berat sutera. Kalau lebih banyak sutera, maknanya sutera lah tu, tak boleh pakai. Okey, kurang daripada 50% sutera. Dan dibuat sulam, demikian juga dibuat lapis tepi baju. Leher baju ni boleh buat pakai sutera. Lepas tu apa benda nama ni? Tulang ni boleh buat sutera. Lepas tu dekat tulang ni pula letak pula, ambil Prada buat proses menekap corak, buat pakai ni, letak sini. Boleh buat kat tepi ni boleh, dekat bawah selipar, dekat bawah seluar kan, semua tu boleh. Tapi jangan lebih 4 jari. Besar dia, lebar, jangan lebih 4 jari. Biasa 2 jari je, baru comel. 4 jari tak comel dah, besar sangat. Okey, boleh dibenarkan. Dibenarkan sutera tadi. Ini cerita lelaki kalau perempuan pakailah banyak mana pun. Ada pun kain yang dicelup dengan za'faran, kuma. Za'faran ni saffron tu lah, yang buat nasi Arab tu, yang warna kuning tu, yang original lah, bukan yang pewarna. Mahal tu. Sama kalau celup dengan za'faran, sama ada ke semua kain atau separuh kain je, hukumnya haram dipakai. Tak boleh. Sebab ada hadis Nabi, kuma ni. Banyak istilah pelik-pelik malam ni. Kalau buat celup baju, yang haram tu warna tu, warna kuning tu. Sebab ada tegahan khusus daripada Nabi tak bagi pakai itulah baju yang dicelup dengan kenapa warna kuning oren tu kan. Kuning pelik ni, kuning bergelik. Pelik. Maka Nabi tak bagi pakai. Maka ulama bahas kat sini, iaitu yang tak boleh tu, Nabi kata sebab dia adalah pakaian apa dia panggil? Penyembahan orang kafir. Orang kafir bila nak sembah, dia akan pakai baju yang kita panggil warna-warna macam Tok Sami pakai tu kan. Macam tu tak boleh, Nabi tak bagi pakai. Tegahan khusus. Pakai kain yang dicelup dengan za'faran. Bukan masalah za'faran tu, masalah warna dia. Sebab apa saya kata gini? Hukumnya haram. Tetapi kain yang dicelup dengan kesumbar boleh pula. Kesumbar apa kesumbar? Kena Google baru tahu benda apa kesumbar ni. Kesumbar ni buah, ada buah, pecahkan buah, dalam tu ada biji-biji warna merah untuk mewarnakan pakaian. Dan kesumbar ni yang buat ni, ada orang dulu panggil kesumbar keling, dia panggil. Saya dengar. Ni cerita orang lama je ni. Saya orang tak lama sangat, saya muda lagi, baru 20-an. Ni orang lama-lama ni. Yang orang panggil kesumbar keling yang ni. Tu bukan, itu ketumbar. Bukan, ni kesumbar. Orang panggil kesumbar keling, orang dulu panggil lah. Yang pakai merah tu.
Dia pakai ini merah. Itu. Jadi dia ada daripada tumbuhan tu. Tumbuhan tu lah dia, buah tu. Dia pecah-pecah jadikan merah. Ambil, buat baju. Hukumnya makruh dipakai. Kenapa kusumba makruh? Kenapa kumkuma haram? Kerana Nabi larang kumkuma. Nabi tak larang kesumba. Tapi dari sudut kesumba tu warnanya merah. Merah menyala. Maka hukumnya makruh pakai. Kalau kuning, sebab sama seperti orang kafir nak buat penyembahan dia pakai warna tu, sebab tu tak boleh. Tu. Walaupun kat sini ada khilaf kat sini. Sebenarnya ada khilaf. Ada khilaf lah. Dan yang dikatakan haram pakai warna kuning ataupun kain yang dicelupkan dengan warna kuning tadi, kumkuma tadi haram, makruh dicelup dengan kesumba tadi warna merah tadi, hanya bagi orang lelaki. Orang perempuan tak ada masalah. Dari sudut pakai, dari sudut terlalu menampakkan sehingga menjadi perhatian, itu masalah lain. Menjadi perhatian lelaki kerana memakai, itu masalah lain. Ini cerita masalah pakai saja. Pakai, orang perempuan harus boleh pakai warna kuning, warna merah, warna apa, no problem. Okay. Sebagaimana haram atas laki-laki memakai sutera, begitu juga haram atasnya memakai emas. Lelaki haram pakai sutera, maka lelaki juga haram pakai emas. Sama ada banyak atau sikit, haram. Seperti cincin emas kecil je, haram juga. Mereka hanya harus kalau campur emas campur perak, emas campur apa yang dia jadi swasa, emas campur apa, tembaga, emas campur apa benda, lupa kata emas campur perak, kan dia jadi swasa, haram juga. Walaupun sikit, haram. Yang kalau nak pakai emas sangat, beli tak apa cincin emas, lepas tu spray warna hitam, lepas tu cat warna putih, cat yang pakai cat tu, beli cat RM4, spray, pakai lah, boleh. Yang tak boleh dia punya kilauan emas tadi tu, kilauan emas. Yang itu yang tak boleh, kilauan itu yang haram bagi lelaki. Sikit atau banyak, mereka hanya harus memakai cincin perak. Lelaki boleh pakai perak. Okey, bila lelaki boleh pakai perak, adakah dia boleh pakai sebanyak mana? Tak juga. Jangan kita lelaki boleh pakai perak, dia pakai. Tak boleh. Tak boleh apa, tengok perak lelaki boleh pakai. Itu pun jangan melampau sampai lebih daripada adat orang yang sebaya darjat dengannya. Jika lebih, niscaya haram. Dia pakai cincin 55. Pelik. Kalau pelik, haram. Yang ni cerita perak. Pakai gantai haram kerana bukan kerana perak. Jadi kalau dia pakai tak macam orang adat pakai perak ni, tu tak haram juga. Saya pernah tengok 55 dia pakai 5, dia ni jari ada. Nak makan macam mana tu? Tak tahu lah. 55 saya pernah tengok, dia 10 lah. Dia kata kaki ada kaki, cuba buka kasut dalam kaki entah ada. Jadi haram. Kalau pakai perak tapi banyak, lebih daripada adat kebiasaan, maka haram. Orang perempuan harus pakai sutera. Tak boleh orang perempuan boleh pakai sutera. Dan memakai emas dari berbagai-bagai jenis bentuk, no problem, kerana ia adalah perhiasan wanita. Bentuk dan gaya seperti cincin boleh, tak ada masalah. Bentuk dia, gaya seperti loket, gelang, tak kisahlah. Apa dia panggil tu? Kuih itulah, kuih ni macam-macam nama ada lah. Macam-macam, semua boleh. Macam ni ada jenis jenama apa, Anwar ke, Habib ke, tak kisah, semua boleh. Cincin brand mana, no problem, tak ada masalah. Boleh pakai loket, gelang, rantai kaki dan sebagainya, semua boleh yang emas ni. Tapi selagi tidak lebih dari 200 misqal. Apa? Faman ya'mal misqal, tu dia. Faman ya'mal misqal la zarrah khairan yarah. Faman ya'mal misqal lagi. Misqal itu berapa 200 misqal? Bukan biasa main mah. Baru ni tengok buah katil banyak mah. Takkan saya tahu 200 miskal. 200 miskal. 20 miskal. Siapa ada emas 20 miskal ke atas, maka wajib zakat emas. Bukan untuk perhiasan ni. Ni untuk simpan. Kalau untuk perhiasan lain. Untuk 20 miskal, 85 gram. Berapa 85 gram? Berapa ringgit? Saya tengok sini sebab orang
Takkan. Orang sini tak beli emas ke? Ingat cerita sini orang kaya-kaya. Satu 300. Kalau 20 misqal 85 gram. Banyak. 85 gram. Okey, lebih daripada 85 gram ataupun 20 misqal emas yang dipanggil bukan emas perhiasan, emas yang duduk saja, yang jongkong-jongkong yang duduk saja, yang tak pakai untuk perhiasan. Maka wajib zakat. Okey. Yang dia kata kat sini, yang pakai buat perhiasan perempuan jangan lebih bukan 20, 200 misqal. Maknanya 850 gram ah. 8 dekat sekilo. Gini. Jalan begini. Kalau kat tangan dia pakai gelang jangan lebih 850 gram. Jika lebih, okey? Jika lebihan daripada 850 gram tadi, ini perempuan ni wajib zakat juga. Dia pakai 3 kilo katalah. Sedang macam ni, ayat dia gini. Emas perhiasan perempuan tak wajib zakat. Itu dia. Tu ayat dia. Emas yang bukan perhiasan wajib zakat. Walaupun begitu, emas yang bukan perhiasan wajib zakat jika melebihi 20 misqal ataupun 85 gram. Tetapi walaupun perempuan perhiasan dia tak wajib zakat, tetap juga tak boleh lebih 200 misqal jadi perhiasan dia ataupun 850 gram. Jika lebihan daripada 850 tu wajib zakat juga. Jadi kalau dia pakai 3 kilo, maknanya dia kena zakat 2 kilo 150 gram. Walaupun dia kata aku pakai. Jadi kalau pakai pula sekurang-kurangnya setahun sekali pakai. Sebab tak semestinya pakai 24 jam. Pakai setahun sekali dia pakai, maka tak kena zakat. Ni untuk orang kaya je lah. Jadi kalau orang kaya nak cerita tentang zakat emas ni, kena peang tepi lah. Panjang cerita pun tak guna juga. Gelik-gelik macam tak ada emas ni. Yang ada emas-emas tu boleh cerita. Macam mana kata, mak saya pakai 700 gram emas, tapi dia bukan pakai 24 jam, dia pakai tank kenduri je. Contoh, kena tak zakat? Dia ada cerita dia, tapi itu kita tak payah panjang lebar lah. Kita akan masuk bab emas bila-bila ni. Habis bab tu, kita masuk 52 akan datang. Masalah 52, jenazah dan hukumnya. Allah, tak berapa gemar cerita jenazah mati-mati ni. Cerita tentang jenazah dan hukumnya akan datang. Wallahu alam. Tangguh dulu sering tasbih kafarah dan salatuna subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Lilladzina amanu wa 'amilus salihati. Salam.